Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersua lagi pada saat ini. Ustaz bersama dengan adik-adik di Sekolah Seri Al-Hafiz untuk adik-adik belajar lagi. Kita sama bab baru iaitu bab baqa'. Apa itu baqa' dan adik akan faham apa itu baqa'. Baqa' tu apa, pengertian dia, kesan dia, dalil dia. Jadi adik-adik tengok elok-elok penerangan. Ustaz akan tulis poin-poin. Jom tengok elok-elok. Jom saksikan. Okey, jom kita tengok. Kita nak belajar hari ini. Ustaz ambil marker sini. Okey, nampak dah? Bab Allah bersifat dengan baqa'. Allah bersifat baqa'. Okey. Kita akan belajar hari ini Allah bersifat baqa'. Jadi perkara pertama yang kita perlu tahu maksud, pengertian baqa' itu apa dia. Okey, perkara pertama, tulis nak bagi nampak jelas. Perkara pertama, ni Allah bersifat baqa', tajuk je kita hari ini. Perkara pertama kita kena tahu pasal baqa' ini ialah maksud baqa' tu sendiri. Maksud baqa' ialah kekal. Maksud baqa' kekal. Itu poin pertama yang adik-adik perlu tahu. Okey, poin yang kedua. Apa yang adik perlu tahu? Yang perkara yang kedua adik-adik perlu tahu ialah apa maksud Allah bersifat baqa' ini. Tadi baqa' dah tahu. Jadi Allah bersifat dengan baqa'. Jadi Allah bersifat dengan baqa' ialah Allah kekal. Allah ni kekal. Allah kekal selama-lamanya. Allah ni kekal selama-lamanya dan tidak akan binasa. Jadi lepas adik tahu baqa' ni kekal, jadi maksud Allah bersifat dengan baqa' ialah Allah ni kekal selama-lamanya dan tidak akan binasa, tidak akan hilang, tidak akan mati. Jadi Allah ni kekal. Jadi pemilik kepada dunia ini, pemilik kepada alam ini ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita makhluk biasa, kita akan binasa, kita akan mati, tetapi Allah akan kekal selama-lamanya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adik-adik perlu tahu. Adik-adik kena tahu apalah hukum. Hukum berpercaya, hukum beriman. Apa hukumnya? Tulis dengan pen merah. Hukum. Nak bagi adik tengok. Hukum. Apa hukum? Hukum adik percaya Allah bersifat baqa'. Apa hukumnya? Hukumnya ia adalah wajib. Wajib adik-adik perlu mempercayai bahawasanya Allah ni kekal. Allah ini akan kekal selama-lamanya dan tidak akan binasa. Itu wajib. Okey, itu poin. 3 poin. Ada lagi poin lain, cuma tak muat, jadi Ustaz padam. Kita terus ke poin nombor 4. Jadi ni adik-adik faham. Poin pertama, poin yang kedua, poin yang ketiga. Poin yang keempat nak sebut dalil, tapi tak muat. Kita padam. Kena tengok elok-elok. Tengok molek-molek. Poin yang ketiga tadi kita berhenti. Kita pergi kepada poin yang keempat, iaitu dalil. Apa dalil? Apa bukti? Dalil ni adik-adik belajar ada dua jenis dalil, iaitu dalil ayat Al-Quran, iaitu dalil dia dipanggil dalil naqli. Dalil naqli. Dalil naqli ini adalah dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dalil naqlinya dalam surah, kita ambil rujukan daripada surah Ar-Rahman ayat yang ke kena tulis boleh. Dalilnya daripada surah Ar-Rahman, daripada surah Ar-Rahman
Ayat yang keberapa adik-adik nak buka? Adik-adik boleh buka surah Ar-Rahman. Adik-adik tengok pada ayat yang ke-27. Apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Maksudnya, saya tulis maksudnya dah. Dan maksudnya tengok boleh. Dan akan kekalah. Dan akan kekalah. Kita belajar bakok kan kekal. Akan kekalah zat Tuhanmu. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu maksudnya. Kebesaran dan kemuliaan. Adik-adik faham dah? Jadi dalil nakli, dalil apa berdalil? Apa bukti Allah tu kekal? Allah tak mati. Main mana? Kita nak tengok mana? Adik-adik nak tengok mana? Adik-adik rujuk dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-27. Dan akan kekalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah ini Allahu Akbar. Akbar, besar, dan kemuliaan. Allah mempunyai kemuliaan, akan kekal. Itu dalil nakli. Dalil Allah bersifat dengan baqa. Jadi adik-adik kena faham. Adik-adik kena teliti. Jadi seterusnya, jadi adik-adik tahu tak alam ini yang sentiasa berubah, bersilih ganti. Alam ini berubah daripada zaman dulu sampai zaman ni, yang membuktikan bahawa penciptanya kekal. Allah yang menciptakan kekal. Zaman dulu pun Allah buat, sampai zaman sekarang pun ialah Tuhan yang sama, iaitu Tuhan kita Allah, Tuhan yang kekal. Tuhan yang kekal selama-lamanya dan tidak akan binasa. Kita ni makhluk yang tidak kekal. Buktinya apa? Saya tulis sini lah. Bukti kita tak kekal. Apa bukti adik-adik tak kekal? Adik-adik dan kita alam ni tak kekal. Allah ni kekal. Okey, bukti yang tadi, poin yang keberapa tadi? Yang keempat. Jadi ni kita sambung poin yang kelima. Poin yang kelima, adik-adik kena tahu bahawasanya makhluk ni tak kekal. Makhluk tak kekal. Kita semua ni tak kekal. Sebab kita semua ni akan mengalami kematian. Akan berlakunya macam-macam. Berlakunya bencana, kebakaran, berlakunya kematian, kerosakan. Jadi kita semua ni tidak kekal. Daripada umat Nabi Muhammad SAW, Nabi kata antara 60 hingga 70. Jadi kita ni semua akan merasai kematian. Jadi makhluk tidak kekal. Makhluk itu akan binasa. Yang seterusnya, mana marker tadi? Ni. Tak tulis sini. Poin yang ke-6. Okey, poin yang ke-6, iaitu kita ni ada permulaan. Kita daripada dalam kandungan mak kita. Kita ada permulaan. Daripada kandungan mak kita sampailah kita dilahirkan, kita pun menjadi kanak-kanak melalui alam kanak-kanak sehingga kita sampai boleh sangkut masa pergi sekolah. Adik-adik pun pergi sekolah sampai masa adik-adik akan jadi remaja, sampai masa adik pun akan jadi orang orang dewasa, sampai masa adik akan menjadi orang senior, orang tua, sehinggalah kita akan menemui kematian. Itu kebiasaannya. Sebab kita ada permulaan dan kita juga ada apa dia? Pengakhiran, ada akhir. Ada akhir hidup kita. Kita ni akan ada pengakhiran hidup kita. Sama ada sekiranya ajal kita mati masa tua. Ada juga kematian yang berlaku semasa muda. Ada masa kematian baby pun ada. Jadi kita sendiri, kita ada permulaan dan kita pun ada
pengakhiran hidup kita. Sebab macam kita, macam benda lain, macam contoh haiwan rama-rama, dia ada kitaran hidup dia. Kitaran hidup daripada awal sampai kepompong, sampai daripada telur kepompong sampai sehingga menjadi rama-rama, sampai dia bertelur semula. Dia ada permulaan, ada perakhiran. Jadi tidak kekal. Itu semua tidak kekal. Jadi seterusnya nak tulis yang poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh. Apa dia poin yang ketujuh? Kesan. Kesan kita beriman kepada Allah bersifat bapa. Apa kesannya? Jadi kesannya, Ustaz nak senaraikan di sini kesan bila kita beriman kepada Allah yang bersifat bapa, dia akan memberi kesan kepada diri kita. Kita ni sedar. Kita sedar diri. Sedar kebesaran Allah. Kita akan sedar betapa Allah ini maha besar. Sedar kebesaran Allah, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan, pemilik kepada sekalian alam. Allah ini yang pusat tumpuan. Kita sedar bahawa Allah ini yang menciptakan kita. Kita sedar kita ni hamba yang lemah. Kita ni tidak kekal. Jadi kita, selepas kita beriman, kita tahu, kita akan sedar kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi kesan A, kesan B, senarai kesan dulu. Kesan yang kedua, kita tak sombong. Tak sombong dengan siapa? Kita tak sombong sesama manusia. Sebab kita tahu kita tidak kekal. Kita tidak sombong dengan pencipta kita. Kita tak sombong sesama kita dan pada pencipta kita. Jadi kita sedar diri, kita ni hanyalah, kita adik-adik kita semua ni, kita hanyalah hamba Allah. Jadi kita akan sedarlah. Kalau adik-adik tak beriman kepada Allah yang bersifat baka, kita akan sombong. Sebab kita rasa kita kekal. Kita rasa duit yang kita ada ni akan ada sama. Kita rasa hok kita naik kereta besar ni, hok kita sama. Jadi bila adik-adik beriman kepada Allah yang maha kekal, kita tak akan sombong kepada diri kita, kepada kawan-kawan kita, kepada orang lain, dan kita tak sombong kepada pencipta kita. Itu yang paling teruk, sombong pada pencipta. Dan kesan yang ketiga, kita sedar bahawa ni kita ialah insan, makhluk, hamba yang lemah. Hamba yang lemah. Jadi kita sedar bahawasanya kita adalah hamba yang lemah, yang kita memerlukan pertolongan, bantuan. Kita perlukan kepada pencipta kita yang maha kekal. Jadi kita lemah, jadi kita perlu bergantung kepada yang kuat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla yang bersifat dengan baqa. Jadi insya-Allah adik-adik tengok balik, dan insya-Allah Ustaz sertakan dengan soalan. Adik-adik cuba jawab soalan itu berdasarkan video ini. Jadi adik-adik faham bahawa baqa tu kekal. Adik-adik faham baqa tu Allah bersifat dengan kekal. Allah itu kekal selama-lamanya. Sedangkan bangunan sekolah akan musnah juga sampai masanya nanti. Kereta dia ada pengakhiran juga kok. Lama-lama guna dia akan hancur juga. Jadi semua tu tidak kekal atas dunia ini. Hok adik tengok, adik suka, hok adik naik, tak kekal. Jadi yang kekal ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bergantung kepada yang maha kekal. Kita minta doa kepada yang maha, yang Allah yang bersifat kekal, Allah yang bersifat baqa. Okey, sekian. Adik-adik tengok molek, perhati molek. Jadi kesan dia ni faham molek. Jadi insya-Allah adik-adik sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian sahaja adik-adik, boleh rujuk molek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.